Kerajaan Sarawak kini melaksanakan pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 8.0 yang merangkumi 7 langkah dengan perbelanjaan sebanyak RM285.47 juta. Menurut Ketua Menteri, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, bantuan ini merupakan komitmen Kerajaan Sarawak dalam usaha memulihkan sosioekonomi demi kesejahteraan rakyat seperti pakej-pakej BKSS sebelum ini. Antara 7 langkah yang dilaksanakan adalah pemberian diskaun bil bulanan elektrik 5% hingga 25% kos keseluruhan dibiayai kerajaan sebanyak RM166.8 juta, selain diskaun bil bulanan air 10% hingga 25% dengan kos RM24.0 juta. Selain itu, kerajaan juga meneruskan diskaun sewa skim Perumahan Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak HDC bagi tempoh 6 bulan dari Januari hingga Jun 2022 dengan kos RM2.6 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak, kata Abang Johari, akan meneruskan usaha menangani pandemik COVID-19 di Sarawak agar terkawal dan tidak membebankan kehidupan rakyat. Kecuaian boleh menjadi punca berlakunya sesuatu insiden yang tidak diingini termasuk kebakaran. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak, Datuk Kirudin Rahman menegaskan kebakaran sering berlaku akibat elemen 3L terutamanya pada musim perayaan. Justru, beliau mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada ketika menyambut perayaan. Mengulas lanjut katanya, pihak bomba berhasrat untuk mengekalkan keharmonian dan keselamatan selain penjagaan menjaga prosedur operasi standard SOP kerana negara masih dibelenggu COVID-19. Tambahnya, pihak bomba sentiasa bersedia memberi perkhidmatan kepada rakyat. Pekan Marudi terjejas akibat banjir yang disebabkan oleh hujan berterusan di kawasan Mulu dengan paras air di Sungai Baram mencecah paras bahaya pada Khamis malam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Maurin Sim Ahlian berkata, hujan berterusan sejak petang Khamis memburukkan lagi keadaan banjir di Marudi. Antara kawasan yang terjejas adalah Bazar Marudi, Kampung Dagang, Kampung Narum, Kampung Ridan, Kampung Baru dan Kampung Padang Kerbau. Beberapa kedai juga terpaksa ditutup kerana paras air terus meningkat. Sebanyak 17 sekolah dan 52 kawasan di wilayah utara terjejas akibat banjir. Sekolah yang terjejas adalah SMK Tutoh Apoh, SK Long Bemang, SK Benawa, SK Sungai Bong, SK Long Ikang, SK Long Sepiling, SK Long Panai, SK Long Atip dan SK Penghulu Baya Malang. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Marudi juga dibantu oleh Persatuan Bomba Sukarelawan yang telah ditubuhkan untuk sentiasa siap siaga membantu menangani keadaan banjir. Tempat transit gelandangan TTG pertama di Sarawak kini telah rasmi dibuka di Sibu dan diserahkan kepada pejabat Residen Sibu. Pengubahan TTG itu, yang sebelum ini merupakan bangunan Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Sarawak atau MAKSAK, telah menelan belanja sebanyak RM515,000. Kerajaan negeri juga telah meluluskan geran one-off sebanyak RM244,800 sebagai dana operasi TTG tersebut. TTG yang mampu menampung lebih kurang 20 orang gelandangan itu telah dirasmikan oleh Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Dato' Sri Fatimah Abdullah pada pagi Jumaat. Ujar beliau, penubuhan TTG itu menunjukkan komitmen kerajaan negeri di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS dengan agenda keterangkuman sosial dengan tiada yang terkecuali dalam usaha mencapai status negeri maju dengan pembangunan yang seimbang menjelang tahun 2030. Menurut Fatimah, 3 lagi TTG bakal dibina di Kuching, Miri dan Bintulu. Tambah beliau, walaupun ia hanya pusat transit bagi gelandangan, namun pelbagai manfaat akan dinikmati mereka. Setakat ini, seramai 17 gelandangan telah ditempatkan di TTG Sibu, namun 9 daripada mereka sudah keluar atas sebab-sebab tertentu seperti diambil oleh keluarga, mendapat kerja atau keluar secara sukarela. Kini, hanya 8 orang gelandangan sahaja yang masih tinggal di TTG Sibu dan 3 daripada mereka adalah warga emas. Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi, MEDEK, komited membantu usahawan tempatan Sarawak menerusi kerjasama dengan Bank Rakyat. Menterinya, Tan Sri Noh Umar berkata, kerjasama ini bagi membolehkan pihak kementerian memberi kemudahan pinjaman kewangan kepada usahawan. Beliau juga berharap kerjasama ini akan memberi manfaat kepada usahawan untuk bangkit menjadi usahawan yang berjaya.
Menerusi majlis yang sama, Bank Rakyat turut menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama dua agensi kerajaan iaitu Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak SEDC serta Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak Mintret bagi memperkukuh inisiatif keusahawanan di Sarawak.